Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat Sayyidul Ayam. Semoga kita semua warga-warga Malaysia dalam rahmat Allah dan peliharaannya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala pada kali ini giliran kami daripada IKM Lumut untuk memberikan segala informasi yang berkaitan TVET kepada anda, khususnya program-program yang ditawarkan di IKM Lumut. Okey, untuk itu bersama-sama saya dua panel yang akan memberikan segala informasi yang anda nantikan. Iaitu panel yang saya bawa pada hari ini iaitu Encik Abdul Rashid bin Abdul Muttalib dan Encik Saiful Anwar bin Said. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan bicara seterusnya kepada mereka. Dipersilakan. Baik, terima kasih sahabat saya Ustaz Asrul Fendi bin Hassan, koordinator FB Live kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Facebook sekalian. Syukur Alhamdulillah pagi ini dapat kita bertemu secara maya di FB Live TVET Mara ini untuk kita berkongsi beberapa maklumat mengenai latihan kemahiran di institusi pendidikan TVET Mara. Tahniah diucapkan kepada lepasan SPM yang telah pun memperolehi keputusan SPM 2020 semalam. Apapun keputusannya, anda telah lakukan yang terbaik dan kini masa untuk kita mengorak lebih jauh. Sudah tentulah ketika ini Ustaz dan Rashid, anak-anak kita, adik-adik kita maupun ibu bapa sedang memikirkan atau mencari-cari tempat yang sesuaian untuk anak-anak, adik-adik melanjutkan pelajaran. Dan untuk itu, istimewanya hari ini kita bawakan sesi sembang-sembang hala 7 pelajar lepasan SPM. Sebelum itu jangan lupa untuk like dan share supaya kita dapat sebarkan maklumat ini kepada seramai yang mungkin, insya-Allah. Baik, bersama-sama kita pagi ini seperti yang dimaklumkan Ustaz tadi, Encik Abdul Rashid bin Abdul Muttalib, pegawai kaunseling yang handsome tu. Pegawai kaunseling dan kerjaya IKM Lumut dan juga individu penting dalam menggerakkan promosi IKM Lumut. Ya, betul Encik Rashid? Ya. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Lama tak jumpa ya, PKP ni. Itulah, kita berjumpa di alam maya saja. Itulah Ustaz dengan Encik Rashid. Dan dalam 1 jam ini kita diberi kesempatan untuk bersembang-sembang lah, berkongsi maklumat kepada adik-adik kita tentang hala 7 lepas SPM ni lah. Okay. Tengah duk panas ni, result baru keluar semalam. Ini kita sembang terus. Apa hala 7-nya, apa destinasinya. Dan fokus sesi kali ini sudah tentulah pendidikan dan latihan kemahiran yang ada di IKM Lumut kita ini. Okay. Baik, sebagai Cik Rashid dah bersedia Baik, insyaAllah. Okey, baik. Baik, sebagai mukadimahnya sedikit gambaran mengenai IKM Lumut ni. Silakan Cik Rashid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada kedua-dua rakan sahabat baik saya ni, Cik Asrul, Ustaz Asrul dan juga Cik Saiful. Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada adik-adik kita ataupun anak kita yang semalam telah pun menerima keputusan SPM yang selama ini mereka berjuang dan semalam telah dapat menuai hasil. Dan apapun syabas dan tahniah bagi yang kurang berjaya, jangan putus asa, mungkin belum sampai waktu dan ketikanya untuk berjaya. Bukan tak berjaya, tapi belum sampai waktunya untuk berjaya. Baik, berbalik kepada soalan Cik Saiful tadi, gambaran serba sikit tentang IKM Lumut ni. Ya. Baiklah, di Perak IKM hanya ada satu lah, iaitu di Lumut, dan lebih tepatnya lagi lokasinya berada di tengah-tengah Bandar Seri Manjung.
lebih kurang 5 kilometer daripada Bandar Lumut, dan juga berhampiran ataupun sepadan juga dengan Bandar Seri Tiawan Perak. Baik, IKM Lumut mula ditubuhkan pada tahun 1977. Dan kalau kita kira sampai sekarang ni tahun 2021, hampir 44 tahun. Dah pun berada di bumi Manjung ni lah. Ya. Dan keluasan di sini tak besar, cuma lebih kurang 48 ekar. Dikelilingi oleh bangunan-bangunan jabatan-jabatan kerajaan berdekatan di sinilah. Antaranya ada bomba, berdekatan juga dengan balai polis, dengan stesen bas. Yang pentingnya semua jabatan-jabatan yang berada di Manjung ni berdekatan dengan IKM Lumut. Jadi memudahkan segala urusan. Baik, itu saja Cik Saiful, sebut sikit tentang IKM Lumut ataupun Jadi IKM Lumut ini bukanlah berada di Lumut tapi berada di Seri Manjung. Berada di Seri Manjung lebih tepat. Berada di Seri Manjung dengan keluasan 40 ekar katanya tadi. 48 ekar. 48 ekar luas 48 ekar. Okey, baik. Ini mungkin ramai yang tertanya kan dengan keluasan macam ni, dengan dah lama tertubuhnya IKM Lumut ini, dah 44 tahun kalau ikut kita orang ni lah, manusia ni lah. 44 tahun ni sudah menjangkau umur yang dewasa. Yang matang lah kan. Yang matang, betul. Itulah mungkin daripada program, daripada beberapa program, dan sekarang mungkin telah banyak program yang wujud, yang ada di IKM Lumut ini. Macam kita sebelum ni lah Cik Rashid dan Ustaz Asrul kan. Lepas SPM kita terus nak cari tempat ataupun program yang sesuai dengan minat kita, yang sesuai dengan kelayakan kita. Dan ialah di IKM Lumut ini sendiri, dan di IKM Lumut ini sendiri, apakah program-program yang ditawarkan serta kelayakan masuk secara amnya, mungkin boleh kita kongsikan? Baik, di sini IKM Lumut sekarang menawarkan 15 program. Kalau dulu bermula pada mula-mula awal penubuhan IKM Lumut, kita bermula hanya 3 program saja. Tetapi setelah lebih 40 tahun lebih diwujudkan, IKM Lumut sekarang ada 16 program. 6 program adalah diploma dan juga 10 program adalah sijil. Kan? Jadi antara program-program yang ditawarkan di IKM Lumut, kalau saya boleh tengok di sini, saya boleh sebutkan beberapa program yang terdapat di IKM Lumut. Antaranya teknologi kejuruteraan pembuatan, teknologi kejuruteraan mekanikal, lukisan reka bentuk, teknologi baik pulih badan kenderaan, seni bina, teknologi bekalan air dan pembentungan, teknologi kejuruteraan bangunan, teknologi reka bentuk dan pembuatan perabot, teknologi upholstery, industri dan hiasan dalaman, teknologi kejuruteraan elektrik kuasa. Dan itu antara sijil-sijil yang ditawarkan. Dan untuk program diploma pula, yang kita ada 6 program diploma, iaitu diploma kompetensi elektrik penjanaan, diploma kompetensi elektrik domestik dan industri, diploma kompetensi kimpalan ITW, diploma kompetensi kimpalan DCW, diploma teknologi komputer analisa data besar dan juga teknologi automotif. Kan? Dan teknologi komputer analisa data besar ni merupakan anak bongsu kita lah, yang baru diadakan ataupun diwujudkan di IKM Lumut. Ini program baru program baru Cik Saiful. Apa tadi, data besar, big data Big data. Big data. Ya. Ini big data ni untuk program diploma. Diploma. Dah, okey, mungkin juga kita boleh share sikit syarat kelayakan untuk menyertai IKM Lumut ini. Baik, daripada sijil dan juga diploma.
Bagi adik-adik kita, anak-anak pelajar-pelajar kita yang berminat untuk memasuki ataupun untuk mendaftar menjadi sahabat, menjadi keluarga IKM Lumut ni, syarat minimum untuk masuk sini cukup mudah. Cuma perlu lulus SPM, iaitu lulus Bahasa Malaysia dan juga lulus sejarah. Itu adalah syarat asas dan syarat minimum untuk masuk ke sini. Dan lain-lain itu mengikut program-program tertentu lah. Perlu mempunyai 1 kredit ataupun 2 kredit. Itu mengikut program-program tertentu. Seperti mana kita tengok di sini yang dipaparkan tu ada syarat-syarat khusus kemasukan. Jadi syarat amnya adalah lulus SPM. Lulus SPM, mesti lulus Bahasa Melayu dan juga lulus sejarah dan juga lulus Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Ya. Dan ada setengah-setengah tu ada mempunyai syarat tertentu lah. Contohnya kalau kita tengok di untuk program elektrik kuasa, pembuatan, mekanikal pembuatan, dia perlukan syarat tambahan dia tidak rabun warna. Itu yang penting. Ini nanti nak kenal color kabel ni. Yalah, contohnya kalau kita masuk di elektrik, tak kenal warna merah, warna di tempat warna merah kita letak di tempat warna hitam. Itu kita tekankan di situ. Kan? Tidak rabun warna. Ya, ia melibatkan keselamatan kan? Melibatkan keselamatan. Ya. Itu Cik Saiful sebab sikit syarat-syarat kemasukan dan ada lagi kalau kita tengok di sini syarat-syarat kemasukan. Kalau kita tengok di sijil seni bina contohnya, dia perlukan untuk syarat tambahan di seni bina, dia perlu ada seni visual. Seni visual. Pendidikan seni visual ataupun lukisan, penjutaan. Itulah. Situ. Maksudnya bagi program-program tertentu ada syarat-syarat yang tertentu. Syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat ni kalau kata pendengar-pendengar kita ataupun rakan FB kita yang di luar sana, bolehlah rujuk. Boleh rujuk di website kita, di IKM Lumut, website IKM Lumut sendiri untuk mengetahui lebih detail apakah syarat-syarat, apakah bidang-bidang yang mereka minat dan juga syarat-syarat yang perlu untuk mereka mendaftar ataupun memasuki ke IKM Lumut ni. Itu Cik Saiful. Ya, okey, jelas. Baik, Cik Rashid, berapa lama tempoh pembelajaran di IKM Lumut ni? Ada diplomanya, sijilnya? Baik, terima kasih Cik Saiful. Tempoh pembelajaran di sini untuk diploma tempoh dia adalah 3 tahun, ya. Dan untuk sijil tempoh dia 2 tahun sahaja. 2 tahun sahaja. 2 tahun sahaja. Dan itu sebelum dengan ya Cik Saiful? Termasuk dengan latihan industri ke tu, Cik Rashid? Termasuk latihan industri, termasuk latihan industri. Latihan industri kita menjalani selama 6 bulan. 6 bulan. 1 semester lah macam tu. 1 semester macam tu. Tapi bagi setengah-setengah program tertentu, contohnya seperti program elektrik, dia akan melalui latihan industri sebanyak 2 kali. Okey. Semester 3 dan juga semester 5. Okey, baik. Kita sedia maklum, Cik Rashid. Baik. Ya Ustaz Asrul dan juga warga FB sekalian. FB, ya. Di IKM Lumut ini pendekatannya adalah latihan kemahiran. Bila sebut latihan kemahiran ni sudah tentulah ada teorinya, ada amalinya. Ada teori, ada amali, ya betul. Ada teorinya, ada amali. Jadi pelaksanaannya macam mana ni ataupun kaedah pengajaran dia ni? Boleh ke macam mungkin pada selepasan SPM ini tak ada background teknikal kan? Mungkin juga perempuan kan? Takutlah nak handle mesin ni, boleh ke ni? Saya nak belajar ni benda-benda macam ni. Mana je Rashid? Ini baru soalan ni. Baik, macam ni dia sebenarnya ramai adik-adik kita ataupun anak-anak pelajar kita
ramai yang merancang untuk sambung belajar sebab matlamat mereka nak dapatkan satu kerja ataupun satu pekerjaan yang bagus. Jadi bertitik tolak daripada niat ataupun tujuan itu tadi, kita di IKM ni kita lebih menumpukan kepada kebolehan pelajar itu sendiri ataupun daripada segi hands-on pelajar itu sendiri. Kan? Maksudnya nanti apabila mereka ke industri, kan, di pihak industri tak perlu lagi nak mengajar apa-apa dah, kan. Jumpa mesin, tengok mesin, dia boleh jalankan sendiri tanpa ada tunjuk ajar daripada penyelia ataupun sebagainya di sana. Jadi konsep kita di sini, kita adakan pembelajaran kita 60% adalah praktikal di sini. Oh, okay. Hands on. Hands on, dan 40% adalah teori. Jadi kita nak bagi pelajar ni lebih kepada hands on. Dia tengok mesin, dia tahu dah, dia kenal lah mesin tu apa. Dia tak perlu nak bertanya lagi ataupun tak perlu ambil masa yang lama untuk nak belajar balik, nak belajar lagi, jadi buang masa. Pihak industri tak mau macam tu, kan. Okey, itu sebelum tu Cik Saiful. Ya. Saya mencelah sekejap. Okey, kepada warga Facebook sekalian yang sedang menonton, sekiranya anda ada persoalan yang ingin diutarakan, type di ruangan komen. Untuk 30 minit terakhir nanti kita highlightkan soalan-soalan anda dan kita akan kupaslah. Alright, itu saja. Alright. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi saya balik kepada perkongsian daripada Cik Syed tadi tu. Maksudnya di IK Lumut ini dengan latihan, dengan pembelajaran yang ada ini, kita menyediakan modal insan yang suit ataupun seiring dengan keperluan industri. Boleh kita katakan betul. Jadi bila sampai ke industri itu, kita dah sediakan pelajar kita ini mungkin mahir ataupun separuh mahir. Betul. Okey, baik. Boleh kita sambung lagi soalan kita ni? Boleh, masih ada lagi. B2B soalan ramai nak tengah tunggu nak tengok apa lagi kan. Sudah ada soalan-soalan, nanti kita akan highlightkan lah. Alright. Baik. Okey, ini soalan favorite ni. Ramai yang tanya ni. Ramai yang tanya ni. Bila nak sambung belajar ni, antara perkara yang kita concern adalah yuran. Yuran pembelajaran. Baik. Jadi di Tibet Mara ni, di IK Lumut ni, apakah yurannya dan berapa pula jumlahnya mungkin? Cik Rashid boleh secara ringkas tentang yuran dan mungkin ada kesetimbangan tertentu menjadi pelajar Tibet Mara ini. Baik, kepada semua ataupun kepada pelajar-pelajar kita ataupun kepada warga IKM Lumut ni, setelah mendaftar ke sini, sebenarnya yuran pengajian ni ditaja oleh pihak MARA sendiri. Sponsor oleh pihak MARA. Itulah betuhnya bagi anak-anak kita yang mana telah memasuki dalam institut pengajian MARA ni. Betuh mereka tak perlu memikirkan soal kewangan, tak perlu memikir sangatlah, kan. Bukan tak perlu memikir, tapi tak perlu memikir sangat. Ada bantuan, ada tajaan daripada pihak MARA, kan. Dan yang lebih bagusnya, pihak MARA menyediakan allowance. Bukan pinjaman, tapi allowance. Ini tak perlu bayar balik lah. Tak perlu bayar balik. Tak perlu. Sebab allowance, kalau pinjaman kena bayar. Tapi ini allowance, tak perlu bayar. Itu yang menarik, kan. Jadi untuk makluman semua, untuk pelajar kita yang mengikuti program sijil akan diberi allowance sebanyak 250 setiap bulan. Dan bagi yang mengikuti program diploma, RM300 setiap bulan pihak MARA akan bagi. Jadi syarat dia sehingga habis ataupun tamat tempoh latihan yang kita bagi tu lah. Ada yang 2 tahun dan juga 3 tahun. Kan? Itulah. Maksudnya Cik Rashid Ya. MARA ni dia bukan saja memberi peluang pendidikan kepada rakyat di luar sana,
Ya. Malah selepas pendidikan, belajar di MARA, institusi MARA, dan selepas tu kalau nak buka bisnes untuk pembiayaan MARA pun boleh Boleh, insya-Allah boleh. Itu istimewanya belajar di MARA lah right. Ya, baik. Dia tak lepas macam tu saja. Kan? Betul. Itu istimewanya kalau kita belajar di institusi pendidikan MARA. Institusi pendidikan MARA ataupun baik. MARA. TVET MARA. Yuran oleh ditajar oleh sepenuhnya oleh MARA. Allowance lagi. Kemudahan lagi. Asramanya lagi. Apa lagi kan? Itulah kalau kita tengok banyak sangat kemudahan yang mereka akan dapat kan. Kalau kata tak ambil peluang tu saya rasa rugi sangatlah. Rugi sangat betul. Kan cakap apa? Okey. Baik, kita dah jelas tentang soalan favourite tadi tu. Soalan favourite tu, allowance tu kan. Cik Rashid cakap apa tadi? 200.5 250 biasanya kalau kita pergi ke tempat lain, kita kena bawa duit kan? Bawa duit untuk belajar kan? Tapi kalau datang sini, belajar dapat duit. Belajar dapat duit lagi. Di awal-awal mungkinlah kita nak sikit keperluan yang kita perlu beli seperti pakaian kelengkapan. Itu adalah sedikit bayaran untuk pengawal, untuk pendaftaran. Tapi lepas tu peralatan belajar itu sendiri untuk belajar itu sendiri juga. Keperluan latihan lah kita panggil Betul. Ya. Okey, baik. Sebelum nak join ni, nak tahu juga apa bentuk sijil kan? Sijil ataupun pengiktirafan yang bakal pelajar dapat. Mungkin sijil itu daripada pihak MARA saja atau dari badan-badan profesional yang lain juga yang mengiktiraf pelajar-pelajar kita ni. Dia akan soalan yang menarik. Ini bukan soalan kebat. Bukan kebat. Soalan kebat belum ni. Tapi agak menarik soalan ni. Okey. Untuk pelajar yang telah memasuki, yang telah join dengan kita di pihak IKM ini sendiri, mereka pertamanya mereka akan dapat CJ daripada MARA, itu dah pastilah. Tapi syarat kena bagi tamat habislah. Belajar sampai habis tempoh. Complete barulah dapat sijil. Kalau sebut 2 tahun mesti habis. 2 tahun mesti habis. 3 tahun lah. 3 tahun barulah dapat sijil. Dapat sijil. Itu satu. Yang keduanya, program-program yang kita sediakan di sini diakui oleh MQA itu sendiri. Kan? Itu Malaysian Qualification Agency. Kan? Jadi apabila mereka ni ada sijil-sijil sebegini diakui oleh MQA, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan di sektor kerajaan ataupun di sektor swasta amat lebih luas lagi lah apabila ada pengiktirafan daripada MQA ni. Selain daripada itu juga, pelajar kita akan dapat juga pengiktirafan daripada JPK, pihak JPK kan, Jabatan Pembangunan Kemahiran kan. Selain daripada itu juga ada SP Suruhanjaya Tenaga kalau di bidang elektrik kan, dan juga ada daripada SPAN kalau di bidang air, SPAN Suruhanjaya Pembekalan Air Negara kan. Itu antara pengiktirafan yang kita terima ataupun pelajar kita akan dapat sijil apabila mereka tamat tempoh nanti. Itu dia Cik Saiful, antara pengiktirafan ataupun sijil yang mereka akan dapat. Bukan daripada MARA saja, ada badan-badan profesional yang lain juga. Baik, seperti mana yang disebut oleh Cik Rashid tadi. Antaranya adalah MQA, JPK kan tadi, ST. Baik Ustaz, mungkin kita boleh raikan soalan-soalan daripada soalan-soalan kita pilih soalan aja ya. Oh, dah banyak soalan Soalan banyak ni. Kes ni Yati Unify. Salam, nak tanya, apa beza mohon melalui web SPUIPIM dengan melalui UPU online? Okey, Cik Rashid boleh jelaskan? Okey, kalau kita mohon di UPU kan, di UPU ni dia merangkumi semua
kan, semua IPTA yang berada di negara kita ni. Kalau kata di UPU kan. Tetapi kalau kata di apa SUPIM SPDIM SPU dia lebih khusus, dia lebih menjurus kepada apa yang kita nak tu. Kalau kata contoh kita nak ke IKM, dia lebih menjurus ke situ lah. Jadi dia tak banyak orang kata tak banyak persaingan untuk mendapatkan tempat di situ. Kalau di UPU tu mungkin ramai. Okey, harap Cik Yati jelas dengan penjelasan Cik Rashid tadi. Okey, kita seterusnya pergi ke soalan yang kedua. Kursus diploma apa di IKM Lumut? Okey, kita boleh ulang sekali lagi kot, mungkin ketinggalan tadi. Okey, terima kasih kepada yang bertanya, Cik Abdul Rahim Mahmud mungkin daripada Palestin Oh, daripada Palestin tengah berperang. Khusus diploma apa dia IKM Lumut? Okey. Baik. Untuk diploma, kita sediakan tadi seperti saya katakan tadi, kita sediakan 6 program diploma di IKM Lumut, iaitu diploma kompetensi elektrik penjanaan, yang keduanya kompetensi elektrik domestik dan industri, ketiganya diploma kompetensi kimpalan ITW, yang keempatnya diploma kompetensi kimpalan DCW, kelimanya diploma teknologi komputer, analisa data besar, dan juga last sekali yang keenamnya diploma teknologi automotif. Ada 6 diploma kita ada sini. Okey, harap dengan jawapan tu harap Cik AB Rahim puas hati. Okey, kita terus kepada soalan seterusnya. Alright. Okey. Alright. Okey, ini untuk satu makluman daripada Encik Yusof sendiri. Okey, diploma DCB, diploma kompetensi elektrik 1 tahun sahaja. Okey, itu satu penjelasan yang lebih lengkap lah. Alright, kita pergi kepada soalan seterusnya. Alright. Okey. Ada satu soalan tadi. Ada pengisian rohani kah di IKM? Okey, mungkin di luar sana beranggapan bila belajar kemahiran ni fokus kepada teknikal saja. Adakah program rohani? Okey. Soalan yang baik. Soalan yang baik. Baik. Sebelum saya pergi ke menjawab untuk soalan tu, untuk pengisian di sini, selain daripada bidang-bidang teknikal yang kita belajar di sini, ada juga bidang-bidang ataupun ada subjek-subjek pengajian am, kan. Kita ada belajar matematik, kan, nak bagi pandai mengira, kan. Kita ada belajar bahasa Inggeris, nak bagi pandai cakap Inggeris. Sebab kita nak berurusan dengan pihak antarabangsa international, kan. Kita bagi pandai bahasa Inggeris. Yang ketiganya ada pengajian Malaysia, kan, untuk tahu sejarah kita di mana, kan, apa dia sejarah Malaysia ni, kan. Apa lagi? Kita ada matematik dah sebut, bahasa Inggeris, pengajian Malaysia, usahawan. Usahawan. Usahawan kita ada di sini. Belajar, kita akan ajar macam mana nak jadi usahawan, kan. Dan yang seterusnya kita ada pendidikan Islam lah untuk pengisian rohani tadi. Itu saya tambah sikit lah bila melibatkan dengan kerohanian tu. Kita di IKM ni silibus untuk subjek pengajian Islam itu sendiri kita dah terapkan dengan nilai-nilai kerohanian yang sangat-sangat tinggi lah. Pertamanya masa semester 1 pun kita dah terap dari segi tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran itu kita masuk di dalam silibus itu sendiri. Bukan di luar silibus. Kemudian kita ada dari segi program-program berbentuk kerohanian yang seperti kursus pengurusan jenazah dan sebagainya lah. Itu belum lagi di luar silibus. Itu semua berada di dalam silibus itu sendiri. Kita dah padatkan dengan ilmu-ilmu kerohanian kepada para pelajar. Itu okey, tambahan saya lah. Alright. Okay. Dan kalau tak silap saya Ustaz, setiap malam juga bagi pelajar kita. Ya, betul. Dan kita akan isi selepas waktu ada sembahyang Jumaat, contohnya selepas waktu maghrib kita ada kuliah, kan.
Ada pengisian, berbagai-bagai pengisian lah. Saya rasa pengisian rohani kita pentingkan juga di sini. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya daripada Muhammad Irfan. Apa kemudahan pembelajaran yang ada di IKM Tuan? Alright. Kemudahan ya. Kemudahan kalau kita ikutkan di sini banyaklah kemudahan. Antaranya kita ada kan mengikut zaman sekarang ni, kita perlukan apa orang panggil internet dan sebagainya. Kita sediakan wifi secara percuma di sini bagi pelajar kita untuk untuk mengikuti pembelajaran secara online dan sebagainya. Ada kita sediakan itu secara percuma. Selain daripada tu juga kemudahan-kemudahan lain, asrama kita sediakan. Kan bagi pelajar di sini boleh dikatakan hampir 100% pelajar akan kita bagi tempat di asrama, ada asrama lelaki dan juga asrama perempuan. InsyaAllah kelengkapan tu lengkaplah sebagai seorang pelajar tu, insyaAllah adalah. Lengkap. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Okay, jika Ani Azhani Arif, jika di IKM jurusan apa yang sesuai untuk anak perempuan? Betul juga tu persoalan tu. Ini yang kita cakap tadi. Ya, betul. Kalau ikutkan semua sesuai. Kan? Semua sesuai. Semua sesuai. Tapi kalau kita nak bagi nampak lebih feminin contohnya, kan? Okey, ada seni bina, itu sesuai kan? Seni bina, lukisan reka bentuk, apusri dah hiasan dalaman, itu agak sesuai lah kan. Apa lagi, itulah. Tapi jangan terkejut kan, sebab apa, pelajar-pelajar kita di sini yang perempuan ada yang masuk ataupun ambil program welding, perempuan yang welding. Kan. Ya, betul. Sama naik dengan lelaki, maksudnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Lepas tu ada yang baru masuk juga kan, pelajar kita perempuan ambil otomotif kan, dia pun pegang sepanah macam lelaki juga kan, otomotif. Ada yang apa lagi, yang bangunan pun ada kan. Kalau kata lelaki boleh baju simen, dia pun boleh baju simen. Lelaki boleh kampit, dia mungkin boleh 2 kampit simen. Okey. Cik Rashid, ada soalan seterusnya daripada Bunga Cengkih. Nak sambung degree macam mana? Okey, ini mungkin Cik Saiful boleh ni kot respon pada soalan nak sambung degree macam mana? Cik Saiful senyap lama dah tu. Kita bagi peluang ataupun mungkin ini sebenarnya akan ada dalam penerangan selepas ini. Okey. Kita hold dulu ni. Kita bagi soalan kita bagi suspense sikit dulu. Diploma. Soalan seterusnya, Cik Nasalina, diploma kulineri ada terdapat di IKM? Kulineri. Kulineri. Ini masa-masa ni. Kulineri tak ada di IKM. Dia mungkin di IKBN mungkin ada kot. Mungkin biasanya di situ lah. College community, di Giat Mara, ada. Okay, ini ada soalan berkaitan dengan keadaan sekarang COVID tu. Okay, masa COVID nak belajar macam mana? Okay, ini satu persoalan yang menarik ni. Mungkin orang ragu-ragu nak masuk IKM, buat apa nak masuk, sedangkan sekarang ni sekolah isu semasa. Alright, boleh respon kepada soalan Cik Muhammad Hasparizam. Baik, terima kasih Muhammad Hasparizam, Mak Hashim masa COVID nak belajar macam mana. Okey. Seperti mana kita maklumkan, dunia, bukan kata di Malaysia saja, di dunia dah pun hampir setahun lebih menghadapi suasana pandemik COVID ni. Tapi walau macam mana pun, kalau kita tengok contoh-contoh sebelum ni, contoh yang baru ni lah kan, walaupun dalam tempoh COVID, SPM ataupun peperiksaan SPM masih berjalan dengan sama juga kan, masih berjalan juga. Jadi begitulah juga dengan kita di sini, walaupun dalam tempoh kita nak melawan COVID ni, pembelajaran masih lagi tetap kita jalankan. Cuma dia cara kaedah agak berbeza sikit lah. Seperti sebelum-sebelum ni, mungkin kita katakan sekarang ni sebagai satu norma baru lah kaedah. Okay. Kita banyak melalui kaedah-kaedah online. Kan, kaedah online. Dan juga kalau kata ada situasi ataupun keadaan yang mengizinkan, kita akan cuba
Kita akan juga cuba untuk mengadakan pertemuan secara dan untuk mengadakan latihan praktikal juga. Alright. Tapi kelas secara bersemuka yang kawal lah. Okey, itu ada satu soalan lagi daripada Cik Zaili. Salam Tuan, penglibatan IKM dengan masyarakat. Okey, adakah kita ni duduk bawah tempurung sendiri ke, ataupun kita bergaul dengan masyarakat, melibatkan dari segi orang kerjasama dengan masyarakat lah. Kerjasama dengan masyarakat. Baik. CSR. Ya, menarik. Seperti mana saya katakan tadi, IKM Lumut ni terletak di tengah-tengah bandar Seri Manjung, kan, dikelilingi oleh masyarakat-masyarakat di sini. Jadi salah satu alternatif atau salah satu cara kita nak menghubungkan ataupun nak memperkenalkan IKM kepada mata masyarakat di sekeliling, antara program-program yang kita adakan itulah, kita adakan CSR dengan masyarakat-masyarakat. CSR contohnya kita membina ataupun membaiki rumah-rumah ataupun membaiki pusat tahfiz, kan. Apa yang diperlukanlah oleh masyarakat. Jadi insya-Allah kita menggunakan kelebihan yang kita ada di sini. Maksudnya kita gunakan kemahiran-kemahiran kita untuk membantu masyarakat di sekeliling. Jadi dengan kemahiran yang kita ada, kita boleh salurkan. Kita salurkan kepada masyarakat lah. Alright, okay, itu kita boleh Cik Saiful, kita boleh pergi lagi sikit lagi dengan soalan-soalan. Saya tengok banyak sangat soalan. Kemungkinan tak terlayan, tapi kita ambil setiap yang kita mampulah dengan 1 jam yang kita ada ni. Okay, ini soalan seterusnya, adakah IKM sediakan pembelajaran jarak jauh? Oh, ni long distance learning. Ya. Adakah IKM sediakan pembelajaran jarak jauh? Maksud dia PJJ punya? PJJ macam universiti lah. Adakah? Tak ada. Kalau setakat sekarang ni belum ada lagi. Ya. Cuma kita ada pembelajaran untuk jangka masa pendek tu adalah bagi program-program tertentu tu ada sikit. Okay, ni ada satu lagi soalan daripada Awira. Ni soalan baik ni. Anak saya tahun pertama masih belajar di Giat Mara untuk CJLME. Sekiranya ada rezeki nak sambung ke diploma, okey, boleh ke sambung di IKM dan berapa tahun untuk sambung diploma? Okey. Belajar di Giat Mara untuk sijil ME. Okey. Dan nak sambung ke diploma untuk okey, baik. Kalau kita tengok di sini untuk syarat kemasukan ke IKM, kan. Saya boleh share screen sekejap. Boleh share di situ. Okey. Ni Giat Mara ada ni, macam tu. Kan, kalau kita tengok di sini, contohnya di bidang kompetensi kipalan ada tu? Kompetensi kipalan. Okey, contohnya dia boleh, boleh daripada Giat Mara boleh masuk ke IKM. Khusus bekalan air dan pembutungan, kita ada lulusan Giat Mara. Kemudian dari segi bekalan air dan pembutungan ada juga kita terima daripada lulusan Giat Mara. Begitu juga dengan khusus foundry, khusus perabot, khusus upholstery industri hiasan dalaman, dan begitu juga dengan baik pulih badan kenderaan. Okey, itulah. Kita menerima daripada banyak. Boleh rujuklah di laman web kita. Alright. Okay, soalan seterusnya. Mungkin lagi 2 soalan mungkin Ustaz. Okey. Ni soalan. Makan macam mana kat IKM? Soalan. Penting ni, soalan penting ni. Rosli Muhammad, makan macam mana kat IKM? Mungkin maksud dia IKM sedia ataupun beli sendiri. Itu mungkin maksud dia. Right. Baik. Saya ingat makan macam mana kita nak jawab. Saya nak jawab makan dengan mulut tadi. Mungkin itu soalan dia. Alright. Adakah disediakan makan macam mana dekat IKM? Okey. Di IKM Lumut ni sekarang kita mengamalkan untuk makan kepada setiap pelajar. Kita bagi pelajar allowance secara penuh
kan, elang penuh, dan pelajar-pelajar itu akan membeli sendiri makanan. Tetapi kita menyediakan kemudahan kios-kios di dalam kawasan IKM ni. Siang dan malam ada kios-kios untuk pelajar membeli makanan sendiri. Jadi dia boleh pilih apa dia rasa teringin, dia boleh makan. Ini kalau kita sediakan, kita akan ikut menu kita lah kan. Jadi kalau kata untuk macam ni, pelajar boleh memilih sendiri apa kesukaan dia, apa dia rasa nak makan hari tu, dia boleh makan. Jadi cuma kios-kios jualan kita sediakan. Alright, itu mungkin soalan terakhir sebelum kita terus kepada ada lagi soalan daripada Cik Saiful. Cik Saiful pun sudah lama bersabar tu. Okey, satu soalan terakhir kita ambil sini. Tuan, perancangan IKM Lumut di masa hadapan dalam memajukan pembelajaran bagi pelajar. Okey, ini soalan menarik ni. Baik. Satu reformasi. Adakah IKM terlibat dalam perancangan reformasi dalam pendidikan kemahiran ni, TVET? Hebat apa soalan yang bagus daripada Cik Zaili Cik Zaili Ramli. Ini baru soalan. Ini baru soalan. Tuan, perancangan yang lumut di masa hadapan dalam memajukan pembelajaran bagi pelajar. Okey, baik. Ya. Okey. Secara kalau kita tengok secara overview kita tengok di sini. Untuk memajukan sistem ataupun pembelajaran di IKM Lumut, apa yang telah kita buat sekarang ni kan, pertama sekali kita dah pun memulakan menaik taraf terutamanya pengetahuan kepada pengajar-pengajar kita. Kita bagi lagi pengetahuan kepada pelajar, kepada pengajar-pengajar kita kan. Apabila pengajar-pengajar ni mendapat lebih pengetahuan ataupun menaik taraf pengetahuan mereka, jadi pembelajaran ni boleh disampaikan kepada pelajar yang ada di sini. Itu salah satu lah. Okay. Dan tambahan saya lagi lah. Kalau kita tengok daripada list program-program yang ditawarkan di IKM Lumut, tadi ada komen daripada komen tadi, antara komen yang dia kata, dah banyak lah, dulu sijil je. Dulu kami sijil saja, sekarang dah ada diploma. Itu maksudnya kita dah upgrade kita punya pembelajaran di IKM. Ya, dalam masa transformasi. Kita pun mungkin ada beberapa program lagi yang akan kita upgrade kepada diploma kan. Mungkin Cik Saiful ada pengetahuan tentang upgrade sijil ke diploma Alright. Akan ada beberapa program nanti yang akan di-upgrade daripada sijil ke diploma, insya-Allah. Ya, okey. Okey, kita tutup pada soalan. Insya-Allah kita pergi baliklah kepada soalan perbincangan kita. Okey, Cik Rashid. Dah lama saya diam ni. Ada yang nak tanya lagi ya? Tak apa. Kalau ada soalan, kalau ada masa lagi di akhir rancangan kita akan highlight soalan tu. Alright. Boleh. Baik, boleh kita teruskan Cik Rashid dan juga warga net sekalian. Ini soalan kebat ni, saya nak bagi ni. Okey, bila kita bercakap tentang teknologi, tentang kemahiran di pembelajaran kemahiran dan TVET ini, kita tidak boleh lari daripada industri lah. Kan? Baik. Okey. Dan kita tahu pelajar-pelajar TVET MARA ni, khususnya di IKM Lumut ni, akan menjalani latihan industri dan akan bekerja di industri tertentu mengikut bidang masing-masing. Baik. Okey. Jadi dalam memastikan kebolehpasaran pelajar ini, tinggi sangat ke tu? Okey. Tak apa, bagi habis soalan tu. Jadi untuk memastikan kebolehpasaran pelajar-pelajar ini, apakah mungkin ada sebarang kolaborasi strategik antara IKM Lumut dengan pihak industri di luar sana? Okey. Baik, terima kasih Cik Saiful. Soalan kebat. Ini soalan. Ini baru soalan. Okey. Untuk pelajar-pelajar kita yang mana mengikuti pembelajaran di sini, kita ada ataupun kita telah mengadakan smart partnership sebenarnya dengan beberapa syarikat-syarikat
yang ternama lah di sini untuk memudahkan pelajar kita ni. Pertama sekali untuk memudahkan mereka mengikuti latihan industri utamanya. Yang keduanya bagi memudahkan pelajar-pelajar kita ni untuk bekerja. Kan? Apabila kita dah ada smart partnership dengan industri ini, peluang mereka tu lebih luas kan, untuk pelajar bekerja, untuk pelajar mengikuti latihan industri kan. Itulah antara syarikat-syarikat mungkin kita ambil contoh syarikat yang terdapat di sekitar Manjung ni, antaranya adalah Kencana kan, Kencana kita pun telah mengadakan smart partnership dengan mereka. Selain daripada tu juga banyak lagi lah syarikat-syarikat yang ternama. Dengan Toyota pun kita pernah ada, dengan Proton, dengan apa lagi. Itulah antara beberapa syarikat yang kata yang hebat lah, smart partnership. Itu Cik Sepul. Ya, jadi pelajar-pelajar kita ini insyaAllah akan ditawarkan pekerjaan sejurus selepas tamat daripada latihan industri lah. Ada dengan adanya engagement industri ini. Mereka ni biasanya bagi pelajar-pelajar kita yang mana kebanyakan yang mengikuti latihan-latihan industri di syarikat-syarikat macam ni, selepas tamat tempoh mengikuti latihan industri, biasanya mereka akan diserapkan. Diserapkan bekerja terus di tempat tu. Okey. Kan? Itu istimewa dia. Yang keduanya, ada setengah pelajar kita ni yang belum lagi pergi ke latihan industri, belum lagi habis belajar di IKM. Syarikat ni dah datang. Belum lagi habis. Okey. Syarikat ni dah datang masuk merisik yang orang kata kan. Nakkan pelajar-pelajar ni bekerja di tempat mereka. Jadi maksudnya di sini Cik Rashid sudah ada rekod yang baik lah di kalangan industri dengan IKM Lumut ini. Kalau kita tengok rekod kita ataupun kajian yang telah kita buat daripada setiap tahun, kajian-kajian telah kita buat, lepasan graduan kita boleh dikatakan hampir 90% kan, yang mana keluar dan dapat pekerjaan kan. Ini pelajar kita lah. Jadi IKM tidak lepaskan begitu saja. Kita masih lagi ada linkage dengan student kita walaupun selepas IKM. So, kita dapat data dan maklumat ke mana pergi student-student kita ini. Betul je Cik Ya, betul. Kita akan boleh dikatakan selalu memantau lah ke mana mereka pergi kan. Okey, baik. Menjawab soalan tu. Menjawab soalan Jawab Ustaz Menjawab. Dah jawab belum? Boleh jawab. Okey, Ustaz mungkin Ustaz dan Cik Rashid mungkin ini soalan terakhir dari saya. Ini balik pada soalan ditanya oleh penonton tadi, oleh viewers tadi berkenaan dengan hala 7. Kalau tadi kita bersembang tentang hala 7 selepas SPM. Okey, lepas SPM tak ada lain lah, masuk IKM lah. Lepas SPM. Okay, lepas SPM masuk IKM. Kemana pula destinasi ataupun hala 7 selepas tamat belajar di IKM ini? Itu ya soalan. Kemana hala 7-nya? Mungkin ada yang hala 7 belajar kita lah. Baik. Destinasinya mungkin ada yang bercadang untuk sambung belajar, melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, atau mungkin juga ada yang bercadang untuk terus ke alam pekerjaan. Baik. Itu saya katakan tadi waktu awal-awal pembincangan kita tadi, ramai antara pelajar kita ni yang merancang untuk nak sambung belajar. Sebab apa? Sebab nak mendapatkan satu pekerjaan yang bagus ataupun satu ending dalam hidup dia yang bagus lah. Itu antara tujuan utama dia. Jadi berdasarkan tujuan-tujuan tu, kita pihak MARA telah pun menyediakan ataupun telah kita menyediakan lah satu career path ataupun satu bridging bagi mereka ni kan, di mana pelajar-pelajar kita ni, pelajar IKM contohnya, kita ambil khususnya IKM Lumut, kita menyediakan 3 jalur utama bagi mereka. Okay. Bila habis tempoh belajar di sini. Pertama dia apa dia? Pertama dia mereka akan sambung belajar. Sambung belajar. Yang pertama. Yang keduanya, kalau kata tak nak sambung belajar,
mereka kita akan galakkan untuk menjadi sebagai seorang usahawan. Itu yang keduanya. Andai kata tak berminat untuk menjadi seorang usahawan, kita akan salurkan mereka kepada peluang yang ketiga, iaitu bekerja di beberapa syarikat-syarikat tadilah. Syarikat-syarikat yang ada di Malaysia, syarikat-syarikat yang telah kita adakan jalinan kerjasama. Ini kita salurkan mereka di ketiga-tiga saluran ni. Okey, tu mungkin ada satu komen kan. Dia kata teringat tagline Mara suatu ketika dulu, keusahanan kerjaya pilihan. Dan untuk pengetahuan, kita masih lagi mengekalkan ke arah itu untuk menjadikan pelajar kita melahirkan usahawan di luar sana. Baik. Masih lagi mungkin. Masih. Terima kasih Cik Nur Hasdi Hassan. Teringat dulu keusahawanan kerjaya pilihan. Baik. Yeah. Ini kita masih tetap lagi kan. Kalau kata kita ke IKM Lumut contohnya, mula-mula sekali kita akan nampak di pintu gerbang dia adalah apa pintu gerbang dia? We are entrepreneurs. We are entrepreneurs. Yeah. Kita dah letakkan satu gerbang di atas tu, we are entrepreneur. Kita nak menjadikan mereka yang mana lalu gerbang tu akan masuk ke dalam hati sanubari mereka. Aku akan menjadi seorang usahawan. Jadi kalau kata menjadikan dia sebagai satu budaya lah, budaya ya. Maknanya tag tu masih lagi kita gunakan sampai sekarang ni, dan insyaAllah kita akan kekalkan lagi lah. Kalau boleh share kongsikan sedikit tentang bila sebut tentang usahawan tadi tu, program incubator yang ada di IKM Lumut sekarang ini. Baik, itulah antara usaha-usaha kita untuk mewujudkan usahawan. Selain daripada yang telah saya sebutkan tadi, kita ada subjek usahawan itu sendiri kepada semua pelajar kita. Selain daripada itu juga kita mengadakan program incubator. Bukan incubator yang apa, biasanya incubator tu yang mana? Yang bayi tu kan? Yang baby tu. Ini bukan. Ini incubator bagi pelajar kita. Maksudnya mereka ni yang mana berminat untuk menjadi seorang usahawan, dah lengkap juga dengan skill-skill yang telah kita ajar, kita buat selection kepada mereka untuk memasuki program incubator. Di program incubator ni kita akan latih lagi, kita akan bimbing lagi menjadi seorang usahawan. Dia akan mula membuka, contohnya membuka perniagaan sendiri kan. Tetapi waktu dalam tempoh incubator ni akan ada seorang lah guru-guru pembimbing di belakang dia untuk membimbing bagi menjalankan perniagaan dia tu. Okey, selepas tamat tempoh, contohnya setahun atau 2 tahun, dia dah menjalankan program incubator tersebut dan dia dah rasa boleh berdikari, okey, kita akan lepaskan dia untuk berada di pasaran, berada di tengah-tengah masyarakat. Di situ, tapi kita tak lepas macam tu lagi. Kita masih lagi membimbing, kita bagi khusus. Kalau dia perlukan bantuan, contohnya pembiayaan, pinjaman untuk membesarkan bengkel, okey, kita akan tolong juga. Seperti kata satu komen ni, tahniah Mara kerana melahirkan ramai usahawan yang berjaya. Itu itu matlamat kita. Itu matlamat Mara lah. Baik. Okey, ada lagi soalan daripada Cik Saiful? Saya rasa itu saja daripada saya, Ustaz. Terima kasih kepada Encik Rashid atas perkongsian itu tadi. Banyak kita dah kongsikan. Mungkin saya nak ada soalan saya boleh celah lagi, kemungkinan ramai yang. Okey, sebenarnya kita target kepada lepasan SPM 2020 kan. Sebenarnya ramai lepasan yang sebelum tu mungkin 2019, 2018 dan 2000 lah kan contohnya. Adakah mereka masih layak lagi untuk memohon masuk IKM? Ini soalan. Okey. Siapa? Kan? Okey, kita sekarang memang ramai yang fokus kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang belajar, yang baru dapat keputusan semalam kan. Tetapi kita di sini sebenarnya kita masih menerima pelajar-pelajar kita, siapa yang nak belajar sehinggalah umur 40. Maksud dia umur dia sekarang 30 lebih. Contohnya dia ambil SPM 10 tahun lepas. 10 tahun lepas. Dia ambil SPM 10 tahun lepas. Waktu tu umur dia 18, 10 tahun lepas dia sekarang 28. Boleh lagi mohon ke IKM. 10 tahun lepas ambil SPM. Cik Saiful ambil SPM bila?
Saya masih lagi SPM, bukan MCE. Okey, ini ada satu soalan. Kita boleh ni lah buka soalan sebab kita pun masih ada lagi masa. Okey, Cik Zaili, Cik Zaili ni memang berminat sungguh ni. Kemungkinan dia nak suruh anak dia belajar ni. Soalan dia memang berbentuk soalan lah. Tuan, dalam pembangunan TVET ini adakah pembelajaran teknikal sekarang ni mengikut arus kemodenan industri? Kita dah ulas tadi ni. Alright. Ini soalan kebat ni. Hebat. Itulah, maksudnya selari atau tidak dengan kehendak industri masa kini. Seperti saya katakan tadi, kita sekarang sedang menuju ke zaman era revolusi ya, IR 4.0. 4.0. Jadi mau tak mau, nak tak nak, kita perlu kan mengikuti arus-arus tersebut. Kan, kalau tidak kita akan ketinggalan jauh sangat. Jadi berdasarkan daripada inilah kita merangka latihan-latihan kita contohnya daripada segi latihan, daripada segi peralatan, daripada segi silibus, mengikuti ataupun selari dengan perkembangan. Orang kata apa? IR 4.0. 4.0 ya. Betul. Ya. Selari. Alright, ni ada satu soalan lagi Cik Saiful ni. Selepas habis di IKM, nak sambung belajar macam mana? Boleh sambung di IPTA? Okey. Mungkin ada soalan. Apa? Kita tak ada komunikasi daripada melalui telefon Selepas habis di IKM nak sambung belajar macam mana di IPTA? Okey, right. Okey, macam ni lah. Untuk pelajar yang mana habis IKM ingin menyambung pelajaran, kita memang dah sediakan orang kata bridging bagi mereka ni. Laluan mereka ni. Okey. Laluan mereka untuk sambung belajar. Contohnya pelajar ni bila habis SPM mereka boleh ambil IKM. Habis IKM mereka boleh sambung untuk mengikuti diploma di KKTM. Kita ada lagi Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Kolej Kemahiran Tinggi Mara ni berada di seluruh Malaysia lah. Dan satu lagi kita ada Uni KL. Uni KL. Itulah, selain daripada itu juga Uni KL. Kan? Ini bagi yang Uni KL ni bagi yang lepasan diploma di IKM. Diploma. Sambung di Uni KL. Baik. Tapi insyaAllah kita di Mara kita dah ada sediakan laluan yang sangat cantik dah. Sebagai dia sampai insyaAllah sampai kalau kata tak mustahil sehingga sampai ke PhD pun boleh. Ya, betul. Laluan sampai ke luar negara. Laluan kerjaya kita, dia nak sambung belajar sampai PhD pun boleh. Kalau dia nak kekal sebagai seorang usahawan pun boleh. Kita tak ada masalah. Itu laluan kita. Alright, okay, itu saja. Dah lagi soalan. Ni mungkin kita dah sebut tadi, mungkin Cik Asparizan dah terlepas tadi kot. Mau apa umur last untuk masuk IKM. Alright, okay, ada lagi. Okay, soalan. Okay, ni satu makluman lah. Tadi ada komen Puan Agus katanya tadi. Untuk laman web. Daripada IKM Lumut, website kita seperti yang tertera. Dan untuk lebih maklumat tentang IKM dan KKTM seluruh Malaysia pun ada, boleh layari lah. Nanti saya share lah, share link dia. Alright. Okay. So IKM ada lagi satu soalan. Okay, IKM boleh masuk berapa kali? Ni macam mana ni? Maksudnya masuk kerja berapa kali masuk ke? Macam mana? Cik Asparizan. Soalan tak berapa kurang je lah. Mungkin maksud dia dah habis contoh nak masuk kursus pipe sepanjang 2 tahun contoh. Boleh tak masuk lagi kursus lain? Boleh tak boleh? Okey. Mungkin soalan macam tu kot. Kalau kata soalan kalau soalan macam tu biasanya boleh, tapi
jarang kita jumpa lah. Yang biasanya mereka ni akan masuk-masuk, dah habis tu dia akan sambung belajar ataupun bekerja. Okay, ni ada satu soalan lagi ni. Mungkin Cik Kamarul Nizam ni mungkin dia sibuk dengan dia punya kerja ataupun dia mungkin dia sibuk dengan bisnes dia kot mungkin kan. Okay, ada tak program sijil teknologi air dan pembetungan? Ada tak di IKM Lumut? Sijil teknologi air dan pembetungan ada tak di IKM Lumut? Jawapan dia ada. Jawapan dia ada. 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 Yang ni yang kita ada sijil SPAN ni. SPAN. Yang kita ada sijil SPAN. Jadi ini sekarang ni program ni ada sijil selama di proses pembelajaran selama 2 tahun lah. Ini yang ada. Jadi yang menarik di sijil teknologi air ni, ya. Teknologi air dan pembetungan. Bukan kata air saja tetapi pembetungan. Itu yang menarik ya. Maknanya tak ramai yang ada kemahiran tentang ni lah. Tentang pembetungan ni. Biasanya ada pipe tetapi pembetungan lebih. Dan untuk makluman, program sijil teknologi air dan pembetungan ni juga terlibat dengan naik taraf ke diploma. Mungkin Cik Saiful boleh bagi tahu kita kot info-info yang berkaitan dengan program-program yang akan di-upgrade ke diploma yang akan datang. Okey. Baik, antara program yang akan dinaik taraf ke daripada sijil ke diploma adalah sijil teknologi kejuruteraan pembuatan. Sijil teknologi upholstery dan hiasan dalaman. Sijil baik kuliah pandang kenderaan. Dan juga sijil teknologi air dan pembentungan, insya-Allah. Mantap jawapan. Alright, so maksudnya dari semasa ke semasa program kita akan dinaik taraf. Ini yang tadi kita sebut tentang transformasi IKM tadi. Ya, betul. Ni pun ada salah seorang daripada pelajar IKM kita. Ini bekas pelajar. Sekarang dia dah sambung study di UniKL. Itu maksudnya kita ada sediakan laluan yang sangat-sangat cantik lah, kan? Alright. Terima kasih kepada untuk makluman Fiz Fendi, saya juga bekas pelajar IKM Lumut dalam jurusan foundry dan pembuat corak. Cik Saiful sendiri? Saya sendiri. Cik Saiful. Selepas tu saya melanjutkan pelajaran di German Mission Institute. JMI dan seterusnya kembali berbakti kepada Mara. Sebagai pengajar. Okey, jadi ada satu yang terlepas maklumat tadi boleh tengok lagi kan, insya-Allah. Nanti puan boleh tengok lagi dekat Facebook laman TVET Mara. InsyaAllah ada lagi ulangan, boleh tengok kat situ lah, insyaAllah. Alright. Okay, mungkin di dalam perbincangan kita ini, saya scroll pun mungkin ada di kalangan soalan yang tak terjawab. Saya minta maaf lah, contohnya macam satu soalan ni, saya mungkin terlepas pandang, mungkin saya tak dapat baca soalan dia, tak apa, boleh contact kita punya selepas ni, insyaAllah kita akan jawab lah soalan ni. Alright. Okey, minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak. Mungkin terlalu banyak soalan. Okey, ada lagi soalan, boleh layan sikit lagi ya? Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Selain sijil IKM, adakah SKM boleh diperolehi melalui pembelajaran di IKM? Okey, ni satu lagi soalan. Ini yang tersebut tentang Badan Pengiktirafan tadi tu, profesional yang mengiktiraf sijil selain daripada sijil Mara. Encik Rashid sebut tentang sijil daripada sijil SKM yang ditauliahkan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran, Encik Rashid Ya. Jadi pelajar kita bukan saja keluar dengan sijil IKM, malah juga dapat sijil SKM. Ya betul. Okey, ada lagi soalan? Saya rasa tak ada soalan. Untuk masuk ke IKM, bolehlah ke laman web tadi ya? Ya tadi. Alright. So, mungkin ada lagi soalan terakhir dari Cik Saiful? Tak ada dah. Boleh saya tanya dari saya bekas staf Mara Cik Rashid. Terima kasih Cik Nur Hasdi Hasan. Okey, Cik ada satu soalan tadi ni. Tuan Cik Muhammad Naufal. Mungkin soalan dia ada tanya apa? Oh, yang ni. Tuan, dalam borang permohonan ada subjek wajib
diletakkan grade tetapi subjek tersebut dia tidak ambil. Macam mana untuk meletakkan grade tersebut? Risau ditolak permohonan atas kepalsuan. Okey. Subjek wajib diletakkan grade. Ada subjek wajib diletakkan grade. Okey. Tak apa, untuk soalan ni Cik Muhammad Naufal, nanti pegawai kami daripada bahagian permohonan akan hubungi Cik untuk beri penjelasan yang lebih lanjutlah tentang cara mengisi borang permohonan ni. InsyaAllah kami akan take note benda ni dan pegawai kami akan hubungi Cik Muhammad Naufal lah. Alright. Okay. Ini siapa lagi? Alright. So okey, itu sajalah saya rasa perbincangan kita. Okey. Baik, untuk sesi kali ini terima kasih atas pada Cik Rashid atas perkongsian itu tadi, sedikit sebanyak mungkin merungkai persoalan-persoalan daripada adik-adik kita yang sedang mencari tempat untuk melanjutkan pelajaran ni. Mungkin ada lagi soalan yang kita belum terjawab lagi, kan? Boleh terus diajukan kepada kami melalui talian tertera dalam mungkin di website IKN Lumut dan ada FB IKN Lumut official page untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini. Kami di IKN Lumut ini sedia membantu anda. InsyaAllah. Ingat TVET, ingat MARA, dan terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada Ustaz Asrul Kandi. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Saiful dan Encik Rashid. Sudah hampir lebih pada 1 jam perbincangan kita tadi. Sedar tak sedar kan? Sedar tak sedar, insyaAllah bagi soalan-soalan yang sudah tamat tu, tak apa, kita akan ambil take note. Pegawai-pegawai kita akan hubungi kepada sebarang soalan. Sebarang soalan tu akan dijawab sebentar lagi insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Cik Rashid dan Cik Saiful sekali lagi. InsyaAllah kepada warga-warga Facebook sekalian, ini bukanlah perkongsian TVET terakhir untuk IKM dan TVET seluruh Malaysia. Ini adalah giliran daripada IKM. InsyaAllah hari-hari seterusnya masih ada lagi perkongsian dari segi hala tuju pelajar lepasan SPM. Minta kepada warga Facebook memberikan sokongan dan mendapatkan maklumat setiap hari. Kita akan bawakan daripada IKM dan KKTM seluruh Malaysia. Okey, itu saja perkongsian kami daripada IKM Lumut pada hari ini. Dengan itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua warga Facebook yang melayari perkongsian pada hari ini. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.